Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iqmal Daniel bin Mat Yusof, pemegang kad Matrik D2019 2091154, mewakili ahli kumpulan 12 yang terdiri daripada 5 orang ahli termasuk saya, iaitu Nurul Nazifah binti Khairi, Maulina Alfred, Nur Hidayah binti Kamarul Zaman, Nur Atira binti Muhammad Anwar. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tugasan KPS 3014 pengurusan pembelajaran yang bertajuk Sekolah dan Persekitaran. Pada hari ini apabila perkataan sekolah disebut-sebutkan, sudah semestinya saling berkait dengan pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan sebuah institusi atau organisasi formal di mana ia bukan sekadar tempat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, menyemai budaya bangsa dan tempat melahirkan bakat-bakat yang agung. Akan tetapi ia juga tempat yang mampu melahirkan anak bangsa yang sentiasa berkebolehan, bersedia menerima dan menghadapi perubahan dan pembaharuan berdasarkan perkembangan semasa. Secara tidak langsung, sekolah juga salah satu daripada bahagian yang terpenting dalam masyarakat, terutama sekali masyarakat yang berada dalam era kemodenan ini, yang mana masyarakat tersebut hidup penuh dengan matlamat. Dalam daripada itu, kehidupan masyarakat moden juga mempunyai anggota peraturan tertentu di samping memikul amanah dan tanggungjawab yang penting dalam usaha untuk membangunkan individu dan masyarakat. Sosiologi berasal daripada perkataan sosius, iaitu kawan, dan logos, iaitu ilmu pengetahuan. Menurut Dassim, sosiologi adalah hal yang mengimplementasikan, mengkaji dan mempelajari sesuatu peristiwa atau fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan Giorgio Canto, sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Oleh itu, sekolah dan persekitaran juga berkait rapat dengan sosiologi pendidikan kerana Roche dan Warren ada berkata bahawa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Selain itu, sekolah merupakan pusat penyebaran ilmu, maklumat atau institusi yang memberi pendidikan formal dan informal kepada pelajar dari 6 tahun hingga 17 tahun, iaitu sekolah rendah hingga sekolah menengah di Malaysia. Peranan sekolah adalah untuk mencapai objektif dan matlamat sosiologi bagi melahirkan manusia yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Akan tetapi, dalam masa yang sama, ia juga membentuk manusia yang bersahsiah baik, jati diri yang mulia serta memahami tanggungjawabnya selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Manakala persekitaran pula membawa maksud kawasan sekitar yang berdekatan dengan sekolah dan juga masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sesebuah sekolah. Sebagaimana pentingnya persekolahan yang harmoni dan persekitaran sekolah yang berperanan untuk membangkitkan semangat motivasi kepada pelajar. Kepentingan menjaga hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk menentukan apa harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana harapan sekolah dan harapan masyarakat sangat penting untuk dicapai agar wujudnya kehidupan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Apabila usaha untuk mencapai matlamat itu diusahakan secara bersama, maka lancarlah aktiviti pendidikan di sekolah sehingga lahirnya masyarakat yang cemerlang dan berilmu setaraf dengan negara-negara maju.
Sebagai contoh, apabila aktiviti pembelajaran dan pengajaran di sekolah berjalan dengan lancar tanpa ada unsur konflik, semestinya akan menjadikan para pelajar lebih cemerlang. Bukan sahaja dari segi akademik, akan tetapi dari segi sahsiah diri, jati diri yang baik dan akhlak yang mulia juga turut cemerlang. Daripada itu, masyarakat juga sangat menginginkan persekitaran sekolah yang bersih dan mengandungi insan yang kreatif, inovatif dan sentiasa berfikir ke hadapan di samping bekerjasama dengan pihak sekolah dalam membanteras masalah penting. Sekiranya harapan sekolah mengenai perkembangan pendidikan dan harapan masyarakat terhadap sekolah tidak diimpikan dan dihajati oleh mana-mana pihak, sudah semestinya sesuatu harapan itu tidak dapat ditentukan, apatah lagi melahirkan. Jelaslah dapat menentukan harapan pihak sekolah dan harapan masyarakat merupakan kepentingan dalam usaha untuk menjaga hubungan sekolah dan masyarakat agar wujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan yang tinggi serta bebas dari penindasan. Selain itu, mendapat bantuan yang mencukupi dari masyarakat kepada sekolah sama ada dari segi material, keuangan atau moral adalah salah satu kepentingan menjaga hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana muafakat antara ibu bapa dan guru sangat penting untuk diperkukuhkan agar sebarang konflik dapat dielakkan, terutama sekali masalah pelajar yang berada di luar kemampuan untuk meneruskan pengajian atau golongan yang tercicir. Perkara ini juga dapat membantu untuk memperkembangkan lagi kemajuan pelajar dalam pendidikan sehingga dapat menandingi kebijaksanaan pelajar di negara maju. Dengan ini juga, kebajikan para pelajar lebih terjaga dan membolehkan semua insan dapat menuntut ilmu secara selesa serta dengan hati yang ikhlas. Sebagai contoh, masyarakat yang bergelar ibu bapa perlulah menjalin dan menjaga hubungan dengan sekolah iaitu PIBG agar aktiviti dan program pendidikan berjaya mencapai matlamat dan objektifnya. Jika sebarang bantuan yang mencukupi dari kerjasama masyarakat tidak dapat diusahakan, sudah pasti program dan aktiviti pendidikan mengambil masa yang lama untuk berjaya dan kemungkinan juga sukar bagi golongan yang tercicir. Oleh itu, jelaslah masyarakat mestilah saling membantu terutama sekali dengan pihak sekolah agar keceriaan sebuah sekolah itu lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Arifin selaku tenaga pengajar mata pelajaran pengurusan pembelajaran Grup E. Pada hari ini, saya Nurul Nazifah binti Khairi, pemegang kad metrik di 2091087577 akan menghuraikan ciri-ciri sekolah yang harmoni persekitarannya. Ciri-ciri sekolah yang harmoni persekitaran yang pertama adalah kurangnya masalah disiplin murid. Kurangnya kes berkaitan disiplin atau sifar permasalahan negatif berkaitan dengan murid mampu menyelamatkan maruah sekolah daripada tercemar. Hal ini demikian kerana seisi sekolah mampu membendung gejala buli, gangsterisme, vandalisme dan sebagainya sekaligus mendidik para murid untuk menjaga tata susila, maruah diri dan sekolah. Oleh hal yang demikian, keamanan dan kesejahteraan sekolah dapat dikecapi. Ciri-ciri sekolah yang harmoni persekitaran yang kedua pula ialah kerjasama yang kerap antara guru dan ibu bapa. Ibu bapa dan guru berganding bahu meningkatkan kemajuan sekolah dan menjaga kebajikan murid, memastikan kecemerlangan murid memberangsangkan dan sentiasa ada peningkatan akademik dan kokurikulum, mengimarahkan segala bentuk majlis atau keramaian anjuran sekolah seperti hari sukan, hari keluarga, Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar dan Mesyuarat PIBG atau Persatuan Ibu Bapa dan Guru.
Kerjasama yang baik juga dapat dilihat apabila saling sebulat suara menyatakan pendapat atau membuat keputusan. Ciri yang ketiga pula ialah maju aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah meliputi seisi sekolah. Bermula dari pentadbir sekolah, guru-guru, staf sokongan dan murid-murid sentiasa mempunyai usaha dan inisiatif untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah dari segi akademik, kokurikulum dan sahsiah, menjaga perilaku dan tata tertib sesama ahli atau penghuni sekolah, hormat menghormati antara satu sama lain, sentiasa mengutamakan kecemerlangan akademik dan kokurikulum, sekaligus melatih murid untuk meningkatkan kemajuan dari segenap aspek dari semasa ke semasa. Ciri yang keempat pula ialah dijadikan sebagai sekolah contoh. Suasana yang selesa dan persekitaran yang kondusif menarik minat pelajar untuk menimba ilmu. Hal ini juga mengundang pihak luar mengadakan lawatan dan menjadikan sebagai sekolah contoh. Berbekalkan suasana yang selesa, cantik dan terjaga, melayakkan sekolah untuk menyertai pelbagai pertandingan seperti pertandingan asrama meriah, pertandingan imarah surau, pertandingan perpustakaan ceria, pertandingan kreatif studio seni dan sebagainya. Pencapaian murid dari segenap aspek menjadi salah satu penyumbang kepada sekolah untuk dijadikan sebagai sekolah contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Baiklah, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah memelihara hubungan guru dengan masyarakat. Langkah yang pertama ialah mengadakan aktiviti bersama guru dengan masyarakat di sekolah. Sebagai contoh, pada waktu cuti, pihak sekolah perlulah mengadakan program seperti program gotong royong yang melibatkan para guru, warga sekolah seperti kerani, pembantu makmal, pembantu pembersihan. Ini akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara warga sekolah serta masyarakat sekeliling. Tambahan pula, warga sekolah juga bolehlah menjemput wakil-wakil ibu bapa pelajar untuk mengeratkan lagi hubungan di antara ibu bapa pelajar dengan warga sekolah. Langkah kedua pula ialah memelihara hubungan baik dengan ibu bapa pelajar melalui PIBG. PIBG ialah Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Baiklah, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah memelihara hubungan guru dengan masyarakat. Langkah yang pertama ialah mengadakan aktiviti bersama guru dengan masyarakat di sekolah. Sebagai contoh, pada waktu cuti, pihak sekolah perlulah mengadakan program seperti program gotong royong yang melibatkan para guru, warga sekolah seperti kerani, pembantu makmal, pembantu pembersihan. Ini akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara warga sekolah serta masyarakat sekeliling. Tambahan pula, warga sekolah juga bolehlah menjemput wakil-wakil ibu bapa pelajar untuk mengeratkan lagi hubungan di antara ibu bapa pelajar dengan warga sekolah. Langkah kedua pula ialah memelihara hubungan baik dengan ibu bapa pelajar melalui PIBG. PIBG ialah Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Tujuan PIBG ditubuhkan ialah untuk membincangkan tentang akademik serta kewangan sekolah. Tujuan yang paling penting PIBG ialah untuk meningkatkan akademik para pelajar serta meningkatkan imej negara. Melalui PIBG juga, ibu bapa dan guru-guru boleh bertukar-tukar fikiran tentang pendidikan. Persatuan PIBG juga, ibu bapa serta para guru akan meningkatkan lagi kemesraan. Yang ketiga pula ialah guru-guru sentiasa memaklumkan info-info semasa berkaitan inisiatif kecemerlangan murid dan sekolah kepada ibu bapa. Sebagai contoh, guru-guru perlulah kerap berjumpa dengan ibu bapa bagi memberi penjelasan dan pencerahan berhubung dengan akademik para pelajar. Dengan itu, ibu bapa tidak akan ketinggalan untuk mengetahui tentang tahap perkembangan akademik anak-anak mereka. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memberikan atau menghantar surat kepada para ibu bapa tentang
fokusan akademik para pelajar. Seterusnya ialah menyediakan persekitaran yang selesa dan mesra untuk pembelajaran murid dan kunjungan dari ibu bapa ke sekolah. Persekitaran yang baik sangat penting bagi setiap sekolah untuk memberi keselesaan untuk pelajar menjalankan pembelajaran. Dengan itu, ini juga akan dapat meningkatkan keceriaan kawasan sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi program pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran juga penting bagi memberi perspektif yang baik dari ibu bapa yang berkunjung ke sekolah. Zaman moden ini, guru boleh berhubung dengan ibu bapa pelajar dengan hanya menggunakan platform media sosial. Ini pasti lebih mudah dan dapat mengeratkan hubungan guru dengan ibu bapa. Namun, guru-guru dan ibu bapa juga perlulah menjaga etika ketika berada di dalam kumpulan WhatsApp atau Telegram agar tidak tersasar daripada tujuan dan matlamat ia ditujukan. Sekolah merupakan satu sistem sosial yang tersendiri dan menjadi ejen perubahan kepada masyarakat sekeliling dan persekitarannya sekali. Sekolah turut merupakan platform di mana sosialisasi berlaku yang melibatkan 3 dimensi hubungan iaitu sekolah itu sendiri, ibu bapa dan masyarakat. Antara signifikan hubungan sosial yang baik kepada guru adalah guru bersemangat mengadakan lebih banyak aktiviti dengan ibu bapa dan masyarakat. Sebagai contoh, aktiviti seperti hari terbuka, sambutan kemerdekaan, gotong royong dan sebagainya dapat membina satu hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Selain itu, ibu bapa dan masyarakat dapat mengetahui pentingnya pendidikan itu sendiri dalam memperkembangkan aspek jasmani, emosi, intelek dan rohani seseorang individu itu. Maka, galakan dalam menimba ilmu menjadi suatu kepentingan. Di samping itu, guru juga lebih giat dalam mencari inisiatif pengajaran dan pembelajaran demi kecemerlangan murid. Sekolah secara umumnya dan guru secara khususnya memainkan peranan yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar di dalam menyerapkan nilai-nilai murni dalam diri setiap pelajar. Dengan kerjasama yang ada dengan masyarakat seperti PIBG, badan kerajaan, badan bukan kerajaan maupun pertubuhan-pertubuhan swasta, guru boleh mengadakan ceramah atau kem-kem motivasi dengan sokongan yang ada untuk memperkembangkan lagi prospek pengajaran dan pembelajaran murid. Hubungan sosial yang baik kepada guru juga dapat mengurangkan bebanan para guru sepanjang proses pengajaran. Hal ini demikian kerana tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dan mengawasi tahap kecemerlangan akademik bukanlah terletak sepenuhnya pada bahu semua guru. Namun, ibu bapa hendaklah mengambil tahu tentang aspek prestasi akademik anak-anak mereka termasuk pembangunan sosial dan juga kerohanian. Dengan mempunyai hubungan sosial yang baik bersama ibu bapa, guru boleh berjumpa dengan ibu bapa sekiranya berlaku gangguan dalam proses menuntut ilmu. Dengan wujudnya hubungan sosial yang baik, guru akan mengalami tekanan yang kurang daripada menghadapi masalah pelajar. Hal ini demikian kerana suasana yang aman dan sejahtera hasil daripada hubungan sosial yang baik membolehkan guru untuk melaksanakan tugas harian tanpa gangguan. Dan dengan itu, pemufakatan yang wujud di dalam sesebuah sekolah itu sendiri dan juga ibu bapa dan masyarakat dapat mengekalkan suasana yang kondusif. Maka itu, pengurusan sekolah dan persekitaran mempengaruhi pembelajaran pelajar. Hal ini kerana pengurusan sekolah yang baik akan melahirkan pelajar yang cemerlang sama ada dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Pengurusan sekolah dan persekitaran yang baik sebenarnya dapat memberikan peluang dan ruang kepada pelajar untuk menuntut ilmu dengan selesa. Oleh itu, hubungan sosial yang baik secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan suasana yang positif dalam kalangan guru, pelajar dan juga ibu bapa serta masyarakat.
Dan apabila ketiga-tiga kelompok menjalankan peranan masing-masing secara konsisten, maka matlamat atau objektif dapat dicapai sekaligus melahirkan suasana yang positif. Sekolah merupakan satu sistem sosial yang tersendiri dan menjadi ejen perubahan kepada masyarakat dan persekitaran. Sekolah juga memberi peluang kepada generasi muda untuk menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Oleh itu, sekolah dan juga masyarakat adalah dua entiti yang saling berkait rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Hubungan ini berterusan seiring dengan perkembangan dan juga peredaran masa. Malah, pelbagai usaha telah dijalankan bagi mengekalkan hubungan ini. Sekolah sebagai sebuah institusi sosial yang tidak wujud bersendirian dan memerlukan keprihatinan dan permuafakatan antara pihak sekolah dan juga masyarakat dalam mengatasinya. Okey, sekolah yang selamat memerlukan pelibatan masyarakat. Tetapi, apa kesan yang bakal berlaku sekiranya sekolah mengabaikan pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat? Terdapat 4 kesan buruk yang dapat saya terangkan sekiranya sekolah mengabaikan pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat. Okey, yang pertama, kesan yang pertama adalah sekolah tidak mampu mencapai kecemerlangan dari segi kurikulum dan juga co-kurikulum. Okey, setiap sekolah mempunyai pelbagai dan berbeza matlamat dan sudah semestinya salah satu matlamatnya adalah kecemerlangan kurikulum dan juga kurikulum di sekolah. Jadi, sekiranya pihak sekolah mengabaikan pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat, maka matlamat sekolah yang ingin dicapai ini tidak dapat tercapai kerana tiadanya hubungan antara sekolah dan juga masyarakat. Kenapa? Ini disebabkan masyarakatlah yang menyumbang dari segi idea, dari segi sumbangan, keuangan dan lain-lain untuk kecemerlangan sekolah tersebut. Jadi, pentingnya pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat adalah supaya sekolah dapat mencapai kecemerlangan kurikulum dan juga kurikulum di sekolah. Okey, kesan buruk yang kedua adalah guru akan menanggung tekanan daripada masalah disiplin pelajar. Seperti kita sedia maklum, guru mempunyai banyak tanggungjawab. Jadi, kenapa pentingnya pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat adalah sekiranya sekolah mempunyai satu masalah disiplin yang sangat besar, tetapi sekolah tidak melibatkan masyarakat seperti Polis Diraja Malaysia PDRM untuk membantu pihak sekolah mengatasi masalah-masalah ini, maka guru lah yang akan menanggung segala masalah-masalah disiplin pelajar. Kesan buruk yang seterusnya sekiranya sekolah mengabaikan pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat adalah guru sering dipersalahkan oleh ibu bapa sekiranya berlaku konflik antara guru dan juga pelajar. Berikutan dengan peredaran masa, ibu bapa pada masa kini berbeza dengan ibu bapa pada masa yang dulu. Begitu juga dengan anak mereka. Okey, seperti yang kita tahu, kalau pelajar-pelajar zaman dulu, sekiranya mereka melakukan kesalahan dan mereka dimarahi ataupun dirotani oleh guru, mereka tidak akan memberitahu kepada ibu bapa mereka kerana mereka tahu akan kesalahan mereka. Tetapi berbeza pula dengan pelajar sekarang, sekiranya guru melakukan sesuatu yang mereka tidak suka seperti denda, rotan, jadi pelajar terus memberitahu ibu bapa dan ibu bapa terus menghukum guru-guru tersebut tanpa soal selidik. Ibu bapa pula terlalu mempercayai anak-anak mereka berbanding dengan keikhlasan guru untuk mendidik dan memberi kesedaran ataupun pengajaran kepada anak-anak murid mereka. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, pengurusan antara sekolah dan juga masyarakat adalah penting. Seperti contoh, kita mengadakan program Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru, iaitu program PIBG. Pihak sekolah juga perlu melibatkan ibu bapa dan juga masyarakat luar dalam program ini supaya ibu bapa dapat memahami apa yang berlaku selama anak mereka berada di sekolah. Jadi di sini
ibu bapa akan lebih memahami guru dan guru juga tidak akan dipersalahkan. Okey, kesan buruk yang terakhir dapat saya terangkan adalah sekolah dipandang serong oleh masyarakat di sekeliling. Sering kita lihat di Malaysia, semua sekolah pastinya akan melibatkan masyarakat luar dalam aktiviti-aktiviti di sekolah seperti mengadakan camping di luar kawasan sekolah ataupun lawatan di luar kawasan sekolah. Jadi, sekiranya sekolah tidak melibatkan masyarakat dalam pengurusan sekolah, masyarakat akan memandang serong kepada sekolah tersebut. Kenapa mereka memandang serong? Kerana mereka menganggap pengurusan sekolah ini tidak bagus. Sekiranya mereka menganggap sedemikian, maka masyarakat tidak akan mencadangkan sekolah tersebut kepada orang lain kerana mereka tahu bahawa pengurusan sekolah itu tidak bagus. Jadi, pentingnya penglibatan antara sekolah dan juga guru ini adalah supaya mereka yakin dan mereka percaya bahawa sekolah itu adalah sekolah yang bagus dan boleh memberi kebaikan kepada pelajar pada masa yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Simpulannya, ibu bapa dan masyarakat perlu berganding bahu untuk melahirkan suasana yang harmoni di samping meningkatkan kemajuan kepada murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek serta meningkatkan prestasi sekolah dari semasa ke semasa. Hasil daripada kerjasama dan kesefahaman yang wujud antara pihak sekolah dan masyarakat mampu merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.